أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung ke surat berapa? Sembilan, Zah. 9. Okey, siapa baca dulu? Kak Nurliza. Tadi Kak Nurliza masuk first. Kak Nurliza baca dulu. Kak Nurliza kena unmute. Assalamualaikum. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sampai 60 saja. Betul. Sini. Wa idza nadkhulu Jaga zal dengan dal tu jangan sampai dia jadi macam satu level. Dua-dua qalqalah jadinya kan. Jangan wa id qul nad. Jangan. Wa id qul nad. Dal je yang qalqalah. Zal tidak. wa idza qulna dkhulu Kak Liza. Ya. Wa id. Tengok mulut saya. Wa id. wa id wa id wa id Tu. wa id qulna Ada bunyi balik z. wa id qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan. Kejap. Satu, fakulu jangan tebal nanti jadi qaf. Dia tak boleh fakulu. Fakulu. Lepas tu haitsu satu sa, hujung lidah keluarkan satu shin. Haitsu syi'tum. haitsu syi'tum. Tum tu tak dengung sebab dia ada tanda mati. Kalau tak sampai berhenti roda. Jangan sampai habis sebab kita nak menjaga setiap sebutan kalimah tu dengan tepat kan. Cuba ulang balik fakulu minha tu. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Boleh? Okey. Terus je. Dua ya. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum Jaga dekat ra. Jaga dekat ghain. Jangan ada bunyi qalqalah naghfir. Dia tak ada qalqalah tu. Ghain tak ada qalqalah. Ra pun tak ada qalqalah. Naghfir. Naghfir. Jangan ke. Naghfir. Naghfir. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Wa sanazidul wa sanazidul muhsinin. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal. Bukan. Qawlan. Jangan qawlan. Qawlan. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna Lahum tak dengung.
qila lahum قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه lagi فقلنا sekali liqau jangan liqau وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب Betul? Faqul nadrib bi'asa. Tak ada qalqalah dekat dad. وقلنا اضرب بعصاك الحجر Bi'asaka al-hajar. بعصاك الحجر فانفجرت منه Jaga. Min, jangan minna. فانفجرت من حسنتا عشرة عينا. Jangan Kak Riza. Kat Ya. situ banyak huruf yang tu banyak melantun tu. Tak ada lantun ni. Fanfajarat min husnata ashrata aina. فانفجرت من حسنتا Jangan minna. Minna tak boleh. من Min. فانفجرت من حسنتا. Ada bunyi. Perasan tak Kak Riza? Ada bunyi minna. Dia minna. Dia tak boleh tu. Dia menambah huruf tu. فانفجرت من حسنتا عشرة عينا. Kak Liza kena tanda pada nun, pada sa, pada shin. Dia semua beranak tadi tu. Min, hus, nata, ash. Tu tak boleh tu. حسنتا. Tengok mulut saya. Min, hus, nata, ash, rota, aina. فانفجرت من حسنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله Mirriz, jangan riz. Mirrizqil. من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Banyak tu. Dekat zai, dekat fa, fil ardi muf, jangan muf. Fil ardi mufsidin. في الأرض مفسدين. Okey. Sadaqallahul azim. Azim. Terima kasih. Terima kasih Kak. Okey, next. Fiza. Fiza masuk tadi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz kulna Jaga. Jangan wa'id. Jangan. Wa'id. wa iz kulna Ada bunyi z tak? Perasan tak bunyi tu? Selagi ada bunyi z, selagi tu tak boleh. sekali ada bunyi apa? Zal tu tak boleh wa'id. Tak boleh. Oh, Wa'id. wa iz kulna Fiza. Ha? Dia slowly je, jangan lidah tu lekat kuat sangat dekat gigi, lepas tu dia tarik cepat tu jadi wa'id. Perasan tak? Oh, Perasan tak ada bunyi z? saya tak dengar Ustazah. Yang lain dengar suara saya jelas tak? No. Bukan, saya tak dengar saya punya z tu. Tak dengar. Cuba sebut tak. wa'id. Wa iz kulna Kejap. Jangan ambil kulna dulu. Wa'id. Oh, wa iz. Tu boleh. Tadi Fiza buat wa'id. Ke bila saya dah sambung dengan ayat sebelah dua? Ya. Masa nak nyambung tu kena hati-hati. Okey. Wa iz kulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada.
Haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum ghoroda. Terbalik. Ah, Ro dulu baru ghain. Ro ghoda. ghoroda. Ro dulu baru ghain. Bukan ghain dulu baru ro. Rogoda. Ya. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu Sujjadan. Bagi dia ruang untuk dia dengar. okay. Sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum Ghain. khoto Nau. Dengan nag. Nau. Nau. nag Ada ke? ada ke? Ada ke tak ada? Tak ada. Ghain bukan qalqalah. Naghfir lakum khotoyakum. Lembutkan sikit lagi. Wa qulu hittatun naghfir lakum. Naghfir lakum. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Boleh insyaAllah. Wasanazidul muhsinin. Apa yang silap kat situ? Z ada huruf ya. Z panjang. Wasanazidul muhsinin. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. فأنزلنا على الذي ظلموا tertinggal. Nawalamu. فأنزلنا على الذي ulang. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من Jim jangan sikit sangat. Dia keluarkan. Yang dia keluarkan itu angin. Dia tak mau angin. Dia nak lantunan suara. Rijzam. Jangan rij. Dia tak boleh gitu. Rijzam. Rijzam minas sama. Tapi jangan putus lantunan dia. Sambungkan terus dengan zai. Rijzam. Dia tak boleh rijzam. Okay. Rijzam. Rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Wa izistasqa Musa liqawmihi faqul nadrib jaga. Dot tidak ada qalqalah. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Faqul nadrib. Tak boleh nad. Faqul nad. Tebal dan tidak ada qalqalah. Faqul nadrib bi'as. Nad. D tak boleh. Faqul nad. Lidah tu tak turun. Faqul nad. Ada d kan? Bila d tu bermakna lidah Fiza turun. Sebab buat ni lidah kita, tepi lidah, pangkal lidah, tengah lidah sampai ke depan melekat dekat langit. Faqul nad. Ada d kan? Faqul nad. Nad. Faqul tu lagi nad. kuat bunyi nad. D tu menyebabkan lidah tu turun. Faqul nad. Faqul nad. Lidah tu jangan turun. Kalau turun confirm. Jadi kalau ada bunyi je d, salah lah tu. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Ba tu asalnya memang qalqalah, tapi sebab dia jumpa dengan huruf yang sama dengan dia, maka dia masuk pada ba kedua tanpa bunyikan qalqalah. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Tebal. Faqul nadrib bi'asakal. Tak boleh rib. Dia jangan bunyi b dah. Masuk ba kedua. Tak boleh bunyi. Rib bi'asa. Rib bi'asa.
bi'asaka. Jangan angkat. Sebab saya nampak Fiza punya bibir macam ni. Rib bi. Lagi susah tu. Dia terus je. Rib bi. Rib Oh, bi asa. Fakul Rib- naub. rib Jangan bi. ambil situ. Jangan ambil situ. Oh, sorry, fakul. naub. Rib Fa- bi asa. Fakulna rib bi'asakal hajar. Tak panjang. Sebab hajar tu tidak ada huruf mat. Yes. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Fakulna rib bi'asakal. Ada bunyi b. Ah, Tak terangkat bibir tu. فقلنا اضرب بعصا. fakulna rib bi'asakal hajar. حجر. Hajar. Okay, terus. Fanfajarat. Jangan min- fan. Fan. Dia Oh. pergi dekat fa. Fanfajarat. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Okay. Qad alima Dal. kul. Qalqalah. Apa dia? قد علم كل. Qad alima kullu unasim mashrabahum. أناس مشربهم. Unasim mashrabahum. Kulu washrabu min rizkillahi wa la taqsaw fil ardi mufsidin. Ulang sikit Fiza. Kat mana Susah? Wala ta'thaw. Jangan saw. Sa tu nipis sa. Wala Wala. ta'thaw. Wala taqsaw fil ardi mufsidin. Okay. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih Fiza. Dia yang melibatkan pada waw mati tu kalau huruf sebelumnya huruf tebal. Contoh macam qaf, wala ataupun kha, wala khawfun sebab kha tu huruf tebal. Jadi macam sa ni jangan wala ta'thaw sebab sa ni bukan kita sebut sa. Sebut sa. Terima Terima kasih. kasih. Okay. Next. Liana. Dah tukar. Ada bising kat luar. Okay. A'udzubillah. Dengar Azhar. Dengar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hazihil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا Bagi ruang. Rijzam. minas Dengar sikit lagi. sama. Rijzam minas sama'i bima. Rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib Cepat sikit bi'asaka. dot. Faqulna. Dia jangan cepat. Faqulna. Faqulna drib bi'asa. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Dia punya proses nak pergi dot tu dia jangan naut. Bila dia cepat naut dia tak ada sifat apa nama dia panggil istitalah. Istitalah ni maksudnya dia berpanjangan bunyi dot tu. Naub. Dia berpanjangan ke depan. Naub. Rib dia tak boleh laju. Faqul naub rib bi'asa. Baiklah. Faqulna. Baiklah. Faqulna idrib
بعصاك الحجر Hmm. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ya dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya dah. Okay. Okay, next Kak Ita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث Nun jaga شئتم minha. Fakulu minha. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم وقولوا حطوة نغفر لكم. وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. Tak sampai. Okay. Bagus sekali. Kalau saya nak stop kat mana? Minas sama. Boleh? Cuba berhenti kat situ. Boleh ya? Sebab kalau berhenti dekat rijza, nanti nak kena ambil ikut fa'anzalna. Oh, okay. So saya berhenti kat as-sama Boleh? Boleh? Cuba. Berhenti as-sama tu ambil yang paling sikit lah harakatnya 4. Okay. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Lagi sekali بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Okay, Kak. Alhamdulillah. Okay, Hajan Aini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا Fakulu minha jangan min. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا Dengung tu jangan lalu je. Dengung tu kena tunggu 2 harakat. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Sekejap aja. Dot tu tadi betul dah, tak ada bunyi. Ba tu jangan qalqalah. Masukkan. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا انفجرت من حسنتا. Hujung lidah. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ajar ini. Terima kasih. Okey, sama. Okey, Zandra. Next. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا Min husnata ada alif. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Zandra. Okey, next Ili. Ili last tak ada. Dengan Ili je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. Nipikan sikit ra tu. Naghfir lakum. Naghfir. وقولوا حطة
مخطط نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. Ambil balik minas sama boleh. Habiskan bima kanu pun tak apa. Dulu boleh. من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب Faqul nadrib bi'asa. Masuk terus pada ba yang kedua. Jadi hilang ba yang pertama punya qalqalah. فقلنا اضرب بعصا Faqul nad pun tak ada qalqalah. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم Kulu. Nipis sikit kaf. Kulu. Kulu dia jadi qaf. Kulu. كلوا واشربوا من رزق الله Kulu washrabu mirrizqillah. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Kalau macam tadi tak sampai kan nak habiskan berhenti kat fil ard pun jangan bunyikan lantunan. Kalau kita baca wala ta'thaw fil ard, walaupun dia keluar angin, maknanya dia dah menghilangkan sifat yang asal pada dad. Wala ta'thaw fil ard. Mesti lidah tu stay dekat langit. ولا تعثوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sadaqallahul azim. Terima kasih ni. Minggu lepas saya dah baca ke belum sampai ayat 61 ni? Saya dah bacakan kan? So saya tak payah baca dah. So nanti just baca untuk minggu depan je lah. Okay. Alhamdulillah. So cuma tadi kebanyakan ayat hari ni yang kita baca memang nak kena jaga pada sebutan-sebutan huruf yang tak qalqalah. Banyak lantunan kan. Wa id tu jaga. Kalau dal memanglah dia punya hak dia untuk diqalqalah kan. Kalau kita baca wa id qulnad maknanya sama dal dengan dal, betul tak? Kena tengok balik, kena semak. Ingat balik huruf qalqalah ada 5 saja. Ba, jim, dal, qaf, ta. Selain daripada tu, kalau kita rasa kita baca tu melantun, betulkan sampai tak melantun. Okay. Kebanyakannya tadi huruf fa kan. Muf, contohlah. Muf, sidin, yaf, sukun. Tu tak boleh. Shin, asyrata aina. Semua dia beranak-beranak huruf tu. Tu kena tengok betul Okay. Baik. Kita terus masuk buku coklat bincang lama sikit lah hari ni. Buku tahsin. Sampai mana kita tahsin? Alhamdulillah ya Allah. Buangin je. Qalqalah dah habis. Qalqalah habis. 83 kata. Muqatta'ah pun dah habis. 83. Okey, kita masuk hamzah wasl. Hamzatul wasl. Betul Eloklah kita bincang ni lama sikit sebab semalam pun berbincang lama sikit tajuk hamzah wasl ni.
Sebab paling banyak permasalahan kita ni nak membaca dengan hamzah wasal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka surat 82 dulu, pengenalan. Yang ni saya dah terangkan ni pengenalan dia, nak kenal macam mana bentuk. Belum kan? Okey. Pengenalan hamzah wasal. Hamzah wasal ni adalah huruf yang ada dekat gambar tu. Dia bukan hamzah yang jelas, huruf hamzah. Huruf hamzah yang jelas tu namanya hamzah qata'. Cuba tengok pada contoh kat bawah tu kan, yang besar dia tulis tu innallaha ghafurur rahim, muka surat 82. Pada kalimah inna, nampak tak ada huruf alif, bawah dia ada hamzah yang jelas tulisan hamzah, itu namanya hamzah qata'. Tapi hamzah wasal ni adalah huruf alif, atasnya tu ada macam apa orang panggil lah, berudu Itu adalah kepala sod. Kan? Tak macam berudu pun, tapi sebenarnya asal dia huruf sod. Nak menunjukkan wasal tu. Maknanya dia tidak boleh dibunyikan. Dia tidak boleh dibunyikan kan? Kalau tanpa huruf lain yang masuk. Dia sebenarnya huruf sod tapi tinggal kepala je. Dia punya perut dah tak ada. Sebab dia tak naklah jadi confuse kita nanti. Bila ada huruf alif, ada pula huruf sod kat atas. Jadi dia letak simbol sahaja. Hamzah wasal tu adalah dengan menggunakan simbol kepala sod. Okey. Jadi kat situ dia kata dikenali dengan tanda kepala huruf sod di atas alif. Itulah hamzah wasal. Kalau kita nak kenal dalam Quran hamzah wasal yang mana, itulah bentuk dia. Okey, dinamakan hamzah wasal kerana tidak mungkin memulakan bacaan dengan huruf hijaiyah yang bertanda mati. Maknanya dia tak ada apa-apa tu matilah. Yang sukun di awal kalimah. Macam saya sebut tadi, tak boleh bunyi kan? Melainkan diwasalkan. Wasal tu maksudnya apa? Melainkan kalau kita sambung dengan huruf hamzah di permulaannya. Contoh macam ni. Innallaha. Kalau hamzah tu tak ada, nak bunyi macam mana? Tak boleh bunyi sebenarnya. Maka dia ada kaedah tertentu yang kita kena belajar. Okey. Kita tengok kat bawah ni. Hamzah wasal dibaca ketika ibtidak. Ibtidak tu maksudnya nak mula. Nak mula kat mana? Okey, ketika ibtidak iaitu memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan sambung melaluinya. Tidak dibaca tu maksudnya apa? Contoh ayat dibagi fazadahumullahu marada. Kalimah asal dia, ayat asal dia fazadahumu Allahu marada. Tapi sebab nak wasal tadi dia kata dan tidak dibaca ketika bacaan sambung. Dia bila lalu dekat situ humu tu dia terus sambung dengan kalimah Allah. Dibaca lagi tak hamzah bunyi Allah tu, adakah kita baca fazadahumu Allah? Tak kan? Jadi tu maksudnya tidak dibaca hamzah wasal tadi. Dia sambung dengan kalimah yang ada sebelumnya. Kalau kalimah tu baris depan macam mim baris depan tu, kita ikut je lah. Fazadahumullahu marada. Tu maksud dia. Itu cara dia. Itu yang paling mudah. Okey. Kita tengok lagi. Hamzah wasal boleh menerima baris seperti huruf hijaiyah yang lain. Ni banyaklah. Maknanya kalau hamzah wasal itu berada di tengah-tengah ayat ni. Sama ada dia baca baris atas, baris bawah dengan baris depan. Ini nanti kita akan terangkan di muka surat 83. Okay, walau bagaimanapun dalam penulisan Al-Quran Resam Uthmani yang sekarang ni, zaman sekarang kita pakai ni adalah Resam Uthmani, tidak ditetapkan tanda ataupun baris. Jadi macam mana kaedah yang kita nak tahu supaya dapat membunyikan ayat-ayat Quran di awal tu dengan hamzah wasal tu dengan tepat. Okey, dia punya cara. Okey, kita tengok yang pertama. Muka surat 83. Yang first kali kita nak kena tahu, dikata dalam Quran hamzah wasal ni hanya duduk dekat mana? Dua tempat. Yang pertama pada isim. Isim itu nama. Dia yang dah belajar bahasa Arab mungkin tahulah basic-basic bahasa Arab, dia mesti tahu. Isim itu adalah nama. Lepas tu satu lagi fi'il. Fi'il ni maksudnya perbuatan. Kita selalu orang Melayu guna perkataan fi'il. Fi'il tu sikap kan. Ni perbuatan lah, menunjukkan maksud tu perbuatan. Okey. Dia ada pecahan kat situ. Fi'il iaitu kata kerja ataupun perbuatan dan isim iaitu kata nama. Kita jangan ambil dua-dua dulu. Kita ambil satu per satu. Okey, tengok yang bahagian fi'il ataupun perbuatan. Okey. Hamzah wasal ini dia terletak pada fi'il dulu Maknanya kalau kita tak faham kalimah-kalimah tu, kita kena tengok pertama sekali terjemahan lah. Of course. Mungkin kalau kita dalam proses nak belajar ataupun kita belum lagi nak mula belajar bahasa Arab,
elok kita gunakan Quran perkata. Pernah dengar tak Quran perkata? Kalau dekat Quran kan, yang sebelah luar tu dia ada tulis Quran perkata, dia ada kalimah, satu kalimah, bawah tu satu makna. Lepas tu dia punya kalimah yang sebelah tu jauh sikit. Untuk dia nak mengasingkan setiap kalimah tu. Maknanya nanti dia ada tulis kat situ makna sekali. Kita tengoklah makna dia tu menunjukkan isim ke ataupun fa'il. Okey. Tengok dia kata 3 bahagian untuk bahagian fa'il. Macam mana kita nak membariskan? Okey, hamzah wasal itu dibaca dengan baris depan. Okey, tengok u. Dekat dalam Quran dia tak letak u macam tu. Dia hanya tulis alif dengan tanda hamzah wasal tadi tanpa baris. Tapi dikata dibaca dengan baris depan sekiranya huruf ketiga berbaris dhammah asli. Ini nanti saya terangkan kejap lagi dhammah asli tu apa. Okey, yang ini bila saya terangkan ni nak kena tengok dia punya maksud sekali. Saya ulang, apabila huruf ketiga baris depan. Maknanya memang kalimah tu asal dia adalah huruf yang ketiga tu memang dah ada baris hadapan awal-awal. Asal-asal memang dah ada. Okey, buka sekejap muka surat 84. Saya terus bagi dia punya contoh supaya faham. Okey, cuba tengok atas yang nombor 1 tu. Jika huruf ketiga, ini yang disebut pada fa'il. Jika huruf ketiga pada perkataan kata kerja iaitu fa'il berbaris dhammah, maka hamzah wasal itu akan didhammahkan. Dia mengikut. Okey, cuba tengok ayat dalam Quran. Ud'u ni maksudnya menyampaikan. Dakwah. Menyampaikan tu adalah satu perbuatan. Maknanya itu dikenali sebagai fa'il. Okey? Okey, sekarang tengok dekat bahagian penulisan warna biru tu. Dia tulis apa? Ud'u. Macam mana kita tahu u? Sebab ain itu huruf yang ketiga berbaris dhammah. Itu cara dia. Tapi kena kenal pasti dulu adakah kalimah itu fa'il. Okey, boleh. Pada bacaan kita macam yang dia dah highlightkan dekat warna pink tu. Tapi dalam Quran Asam Usmani dia tak letak tanda. Sebab penulisan Asam Usmani memang dia dah sediakan dengan tanda hamzah wasal. Maknanya kita nak kena tahu kaedah tadi. Ini dia dah sediakan sekali dengan muka surat, surah apa, ayat berapa. Macam semalam memang saya terangkan satu persatu. Jadi kalau tak nak tersilap, terus buka muka surat 281 tu. Tengok surah An-Nahlu ayat 125, tanda siap-siap supaya kita tak tersalah. Sekiranya muka surat berapa? Sekejap. Kita sama-sama semak surah An-Nahlu. Ada sebut An-Nahlu, An-Nahli sama Muka surat 281 ayat 125. Terlepas pula. Ayat 125. Jumpa tak? Kebetulan kalimah ni di awal ayat. Maknanya kita nak kena tahu ni. Kalau dia dekat tengah tak ada masalah. Kalau dia bersambung kan. Kalimah-kalimah yang ada hamzah wasal di tengah ayat ni. Dia tak ada masalah sebab apa? Sebab dia hanya menyambung daripada kalimah yang ada sebelah dia. Tapi kalau macam ud'u ni, kalau kita tak tahu dia punya cara nak baca, mengagau juga. Nak baca id'u ke, ad'u ke, ud'u ke. Okey, jadi kat situ awal ayat 125. Jumpa tak? Okey, terus tanda. Jadi bacaan itu mesti ud'u. Kenapa dia baris depan? Sebab huruf ketiga baris depan. Kenapa mengikut macam ni? Sebab ud'u itu adalah kalimah fa'il. Itu yang kita nak tahu. Zuzah, Ya. tapi dia ikut Quran juga kan? Sebab saya punya ni memang ud'u terus. Ada baris. Itu bukan Asam Usmani lah tu. Tengok Quran Fizah. Itu chop Indonesia yang bulat tu Yeah, I think so. Yes. Sebab saya beli yang ada Dia tak salah. Dia tak salah tau. Cuma setiap Quran ni dia ada Dhabtul Quran. Dhabtul Quran ni maksudnya tanda-tanda tertentu. Jadi bila kita beli satu Quran, kita kena tengok macam mana cara nak baca Quran tu. Dia ada letak kat depan. Maknanya contoh macam dia paling banyak perbezaan kalau guna Quran yang bukan Asam Usmani ni, permasalahan dia pada hamzah. Bila kita belajar bab hamzah wasal ni, banyak nanti yang kita rasa macam salah, bukan salah. Maknanya dia ada Dhabtul Quran dia sendiri. Dia ada tanda yang ditentukan sendiri.
Ayat tu tak salah. Tapi ni boleh pakai jugalah kan Ustaz? Boleh. Tapi kita kena tahulah kaedah yang digunakan macam mana Quran tu. Ini yang macam Ustazah cakap tadi yang satu dia jarak-jarak lepas tu dia makna each of the ayat tu. Satu Itu saya beli perkata. juga kan. Satu kata. Tapi kena ingat satu perkara, nak beli Quran perkata, dia Indonesia ke Malaysia ke memang banyak dah sekarang perkata. Cuma yang saya pernah sebut sebelum ni mesti ada tanda, ada chop KDN yang petak tu. Tu daripada Malaysia. Okey. 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 Tapi janganlah pula fikirlah tersalah beli. Tak apa, ada lagi satu. Ini saya memang bawa lain ni datang rumah. Tak ada dua-dua sekarang. Ada hikmah lah tu. Maknanya kena faham juga konsep nak belajar Quran tu. Tapi saya tak kata salah Okay. Dia bukan salah. Dia bukan salah. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, nampak lepas tu kita tengok surah Sad. Sekejap kita tengok surah Sad muka surat 455. Ni belah-belah bawah sikit. Muka surat 455. Ayat 42. Bawah sekali. Ini pun di awal ayat. Alhamdulillah. Urkut tu maksudnya apa? Mengkabulkan kan? Allah mengkabulkan. Betul tak? Siapa ada Quran? Saya tak ingat lupa. Siapa ada Quran perkata? Apa maksud urkut? Apa Fiza? Maksud dia? Fiza ada salah aku maksud saya ni. Sebab kat sini dia tulis urkut tu ayat yang 42 tu kan Ustazah? Ya. Sini tulis hentakkanlah kakimu. Allah berfirman hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Betul. Hentakkan kaki. Hentak tu maknanya kita hentak kaki tu perbuatan tak? Perbuatan tak? Perbuatan lah. Okey, so tengok huruf yang ketiga. Apa huruf ketiga? Baris depan. Jadi huruf pertama kena ikut baris depan. Tapi saya percaya Fiza punya dah ada dah baris depan kat depan. Itulah Quran ni dah ada. Sebab tu saya macam rasa senang sikit kot. Tak apa. Okey. So yang lain ada tak permasalahan pada baris hadapan ni? Macam ada setengah yang tanya saya semalam, macam mana Ustazah tak tahu makna? Tak tahu makna, tengoklah terjemahan. Terjemahan macam mana? Perkata yang lebih baik lah. Sebab satu kalimah, satu maksud. Jadi kita tak adalah ragu-ragu. Okay. Oh, Hajar ini guna Quran ni Quran Time punya Quran macam ni betul lah tu. Betul. Cuma nak kena mengingat sikit dia punya satu juzuk satu jilid ni ada berapa juzuk, 1 hingga 6 kan. Saya guna Quran tu juga sebab senang nak rujuk perkata tu. Kadang-kadang adalah kalimah-kalimah bahasa Arab yang saya tak ingat juga. Banyak kan? Okey, itu untuk sekiranya huruf ketiga baris depan. Kita masih lagi dalam fa'il, kata kerja fa'il Mesti belum lagi. Okey. Itu yang pertama. Tengok yang kedua. Dan yang ketiga ni kita sekalikan. Sebab apa? Dia kata apabila huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah. Apabila huruf ketiga baris fathah atau kasrah. Fathah tu maksudnya apa? Atas. Kasrah tu maksudnya baris bawah. Ini sama. Jadi bila huruf ketiga baris atas dengan baris bawah, maka huruf pertama itu mesti dibariskan dengan baris apa tu? Dia letak kat situ. Baris bawah pada bacaan. Tapi pada tulisan dia tidak ada letak macam tu. Sebab tu dia tulis dibaca i apabila huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah. Itu muka surat 83. Ni bahagian fa'il Okey, lepas tu nak tengok contoh dia. Tengok muka surat 85. Atas tu Boleh? Yang nombor 2 ni nanti saya terangkan kejap lagi. Okey. Jika huruf ketiga pada perkataan kata kerja atau fa'il tadi berbaris atas atau bawah, maka hamzah wasal dibaca dengan bawah atau baris kasrah. Okey, cuba kita tengok dia ada bagi 2 contoh. Yang pertama pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni saya rasa hampir semua orang baca tak salah lah. Tak salah lah. Kalau salah ni tak tahulah saya nak cakap. Semua baca ihdina. Walaupun perasan tak kita, surah Al-Fatihah pada kalimah ihdina ni, tak ada baris tapi kita pandai bunyi. Kan? Sebab kita dah hafal. Daripada kecil dah hafal.
Kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah. Ayat tu dia kita minta. Perbuatanlah tu, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Contoh kan. Jadi, kenapa dia baca ihdina? Sebab dal berbaris kasrah. In case kalau pada kalimah yang kita tak tahu maksud dia ataupun kita tak biasa, cuba tengok surah Al-Mu'minun muka surat 348. Okey, muka surat 348 ayat 96. Tengok adakah dia di awal kalimah ataupun di pertengahan. Kalau pertengahan memang automatik tak ada masalah Ayat 96. Dekat awal ayat. Ini kena tanda. Jumpa? Idfa' maksudnya apa? Menolak. Betul? Menolak kan? Menolak tu perbuatan tak? Perbuatan. Fi'il. Tulis kat situ fi'il. Sebab tu dia kena ikut huruf yang ketiga baris bawah. Huruf ketiga tu baris atas tu. Kan dia tadi dua tadi kan? Sama ada huruf ketiga itu baris bawah atau baris atas. Maka huruf pertama dimulai dengan baris bawah. Idfa' billati. Nanti lama-lama kan? Rasa seronok nak belajar bahasa Arab. Sebab kita kenal kalimah yang kita baca itu perbuatan ke, nama ke, huruf ke. Alright. Itu bahagian huruf ketiga baris bawah dan baris atas. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada Kalau tak faham tak apa tanya, kita bincang sama-sama. Dan yang ketiga, ni yang saya nak sebut tadi. Buka balik muka surat 83. Saya lupa nak tanya Hajar Aini. Hajar Aini punya buku ada tak tentang Hamzah Wasal? Oh, buku pink Buku pink tu kalau Hamzah Wasal, Masya Allah. Tak maaf Hajar, saya lupa lah. Ya Allah. Tak Hamzah ada Wasal, dia ada 1, juga 3, 3. dekat dia buat 1 2 3 juga. Dia yang fi'il tu kan, dia yang domah ke apa semua ni, tapi sekedar yang Ada, ketiga ialah ya. pasal Page yang 134 kan? Okay, 134. Betul lah tu. Betul. Okey, boleh So boleh follow lah tu. Baik. Muka surat 83 buka semula. Bahagian fa'il tadi, yang kedua bawah tu. Apabila huruf ketiga berbaris dhammah mendatang. Apa maksud dhammah mendatang? Okey, buka balik muka surat 85. Kalau yang Hajah Nuraini punya, ini, alamak, tak ada lah dalam ni. Sekejap saya tengok. Ada. Hajah Nuraini buka muka surat 134. Nombor 3 bawah. Yelah ada. Okey. Itu dhammah mendatang maksud dia. Okey, kerana apa disebut dhammah mendatang? Okey, yang buku coklat ni tengok dekat muka surat 85 Sebab cuba tengok penulisan dalam Al-Quran adalah berwarna biru, yang mana kalimah ini bukan kalimah asal. Bukan kalimah asal. Dia ada asal dia. Yang mana? Yang warna coklat kat tengah tu. Asalnya huruf ketiga semua baris bawah. Cuba perhatikan. Iqdu jadi iqdiyu. Asalnya iqdiyu. Imdu imdiyu. Ibnu ibniyu. Imsyu imsyu. Tapi kalimah tu dia jadi susah nak sebut. Kesepakatan ulama kata terus tukar huruf ketiga tu dengan baris dhammah supaya memudahkan lagi kita nak baca. Maka dia jadilah dibariskan dengan baris bawah semua. Tu dia kena baca dengan baris bawah pada 4 kalimah ni. Iqdu, imdu, ibnu, imsyu. Ada satu lagi itu. Yang tu lain tau, itu lain. Dia tak masuk dalam ni sebab itu tu dia ada hamzah. Asalnya itu. Alhamdulillah. Okey. Jadi bacaan yang kita kena baca sekarang adalah pada 4 kalimah ini. 4 kalimah ini juga menunjukkan kata kerja. Nanti boleh semak masing-masing pada surah-surah yang dia dah bagi tu. Tengok apa dia punya maksud. Adakah ia menunjukkan fi'il? Lepas tu tanda siap-siap kat Quran. 4 ini sahaja yang tetap kita kena baca dengan baris bawah. Bukan baris dhammah. Kalau ikutkan kan pada huruf ketiga tu baris dhammah, kita kena ikut baris dhammah kan? Tapi ini special 4 kata kerja yang mana dia ada kalimah asal dia. Kalimah asalnya huruf ketiga tu baris bawah. Tu yang dia kena bariskan bawah. Walaupun dia dah dibaca dengan baris depan, dia tetap juga dengan baris bawah. Iqdu, imdu, ibnu, imsyu,
tambah lagi satu itu. Tu kena tambah lah dekat dalam ni, tak tulis pula dia. Itu tu dimasuk dekat dalam muka surat 87 sebab dia ada hamzah. Hamzah yang nampak ataupun hamzah qata' ni. Tapi sebenarnya dia tak tinggal lah tu. Cuma dia asingkan je hamzah. Okay. So jangan pening. Yang ini kena pastikan 4 kalimah ini adalah kalimah fa'il, bukan isim. Dan kena hafal sikit. Iqdu, imdu, ibnu, imshu, itu. Kerana dia ada kalimah asal yang mana kalimah asal itu adalah huruf ketiganya berbaris kasroh. Dia berat sikit hamzah wasal ni. Tapi kan kalau nak tengok tak ada masalah. Jom kita tengok sama-sama. Sebab saya rasa tak adil pula semalam saya tengokkan satu persatu. Hari ni saya kena buka satu-satu juga. Okey, tengok muka surat 217 pada surah Yunus. Ni kalau dapat terus tanda sebab kadang bila kita nak bertalaki ataupun kita nak bertadarus, tiba-tiba kita confuse. So tanda siap-siap kat Quran supaya nanti masa nak baca kita tak confuse dah. Surah Yunus ayat 71. Muka surat 217. Okey, kalimahnya adalah iqdu. Jumpa tak? Dia 4 kalimah ni sebenarnya tak ada masalah apabila kita nak baca sebab dia berada di tengah. Dia berada di tengah ayat. Jadi dia hanya mengikut pada kalimah yang ada sebelum dia. Macam saya cakap tadi kan. Kalau hamzah wasal ni berada di hadapan, dia kena tahu teknik dia. Kalau berada di tengah, tak perlulah. Contoh kita baca. Ini ayat dia. Baris ketiga Summa qudu ilayya wa la tunzirun. Jangan pula kita baca summa iqdu. Sazah kata iqdu, kita pun ikut iqdu. Salah lah. Sebab kita nak baca sambung. Dan kalau lah kata ayat tu memang kebetulan panjang, tiba-tiba kita berhenti Gummatan summa qudu. Tiba-tiba kita nak ulang, jarang orang ambil dekat kalimah iqdu. Dia akan ambil summa. Kan? Okay, jadi itu tak ada masalah Okay. Kemudian imdu 265 surah Al-Hijr ayat 65. Okey, boleh tengok ayat 65. Ini pun berada di tengah ayat. Ada waw pula. Takkan orang nak tinggalkan wamdu tu jadi imdu je, waw tertinggal. Kebanyakan kalimah-kalimah dalam Quran yang ada huruf waw dia akan sambung terus. Minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Jumpa? So cuma kita nak tanda kat situ itu adalah kata kerja yang ada kalimah asal iaitu imdu. Tapi bacaannya tetap mengikut pada huruf sebelum dia iaitu waw. Okey, kemudian muka surat 296 surah Al-Kahfi ni kalau kita selalu baca, perasan ke tak perasan ayat 21 ni. Ibnu tu. Ini pun dekat tengah-tengah. So kita tak perasan Okey, Ibnu jumpa tak? Ayat 21 dekat tengah-tengah tu. Faqalu banu alaihim bunyana. Ni pun tak ada masalah sebab berada di tengah. Tak ada orang ambil faqalu berhenti sebab nafas tak ada. Lepas tu ibnu tak adalah. Mustahil lah satu kalimah hilang nafas. Okey, insya-Allah semua okey. Lepas tu last kali muka surat 453 surah Shad. Ayat 6. Yang depan sekali tu. Ini pun berada di tengah-tengah. Wantalaqal mala'u minhum animshu. Tak ada orang tinggal an. Lepas tu imshu tak ada Cuma dia nak bagi tahu kita kena belajar kaedah lah maksudnya. Dia nak kita kenal 4 kalimah ini adalah kalimah fi'il yang mempunyai asal. Asal dia iaitu huruf ketiga baris bawah. Tapi dia dah tukarkan kepada huruf ketiga baris dhammah. Tapi apabila kita membaca dan kita dah semak, kita dapati 4 kalimah ini berada di tengah ayat yang tak mungkin kita ambil kat situ. Tak mungkin kita tidak kat situ. Jadi selesailah masalah. Cuma kita tahu konsep dia macam mana kalau kita nak baca kat situ. Okey, ada soalan setakat ni? Ini baru buat fi'il. Salah pula berpeluh. Fi'il memang banyak. Ni yang mengandungi hamzah wasal. Okey, ada soalan?
Tak ada? Tak ada Kalau tak ada saya nak terus. Okey, sebelum kita nak masuk pada bahagian isim pula. Okey, sebab tu tadi fi'il tu yang nombor 2 pada muka surat 83 tu dia kata apabila huruf ketiga berbaris dhammah mendatang. Dhammah mendatang kat sini maksudnya dhammah tu, baris dhammah tu dia datang kemudian. Sebab asal dia baris bawah dulu. Tu maksud dhammah mendatang. Kalau dhammah asli tadi memang kalimah itu ada asal dia baris depan. Memang tak ada kata asal yang lain. Itulah dia asal dia. Okey, boleh faham tak maksud dhammah asli dan dhammah mendatang? Faham Baik. Kita tengok muka surat 84 sekejap sebelum tertinggal. Okey. Kita tengok kat situ, jika rumah hamzah itu berbentuk waw, okey, selalu hamzah duduk dekat atas alif, tapi ada juga beberapa kalimah yang hamzah itu duduk dekat atas waw kan, macam yang diletak kat bawah ni. Maka hamzah wasal itu dimula dengan tukarkan hamzah yang kedua kepada huruf waw. Sebenarnya tengok pada penulisan tu, pada bacaan utumina. Asalnya uktumina. Pada penulisan yang tulis warna biru tu kan. Waw tu ada hamzah. Tapi dia gugurkan hamzah tu sebab dia kata tukar hamzah kedua kepada huruf waw mat. Maka kita kena baca dengan utumina. Bukan uktumina. Ni boleh buka surah Al-Baqarah kalau nak semak. Surah Al-Baqarah yang hujung. Sebelum nak masuk, kan 283 ni dah hujung-hujung lah ni. Sebelum masuk surah Ali Imran. 283. Betul. Muka surat akhir sekali. Muka surat 49. Wa in kuntum tu atas tu. Tengok pada baris yang kedua. Falyu'addil ladzi tumina amanatah. Nampak kalau nak ulang kat situ, gugurkan huruf waw yang ada hamzah. Maka dia dibaca utumina. Tapi kat sini pun kalau ikut kaedah waqaf ibtidak, dia tidak diambil kat situ. Cuma macam saya sebut tadi, kaedah sekiranya ambil kat situ. Tapi yang ini kesesuaian ayat dia kat sini tidak berapa sesuai ambil dekat utumina, tapi sesuai lagi ambil pada kalimah falyu'addil ladzi tumina. Kalau dia sambung, dia tidak menggugurkan hamzah tu. Dia tetap juga dengan bunyi hamzah. Boleh? Okey. Kalau boleh saya terus ke? Tak ada apa-apa soalan Kan saya syok seorang je. Okey, kalau tak ada kita pindah pada isim ataupun kata nama. Okey, kita tengok pada isim ini dia terbahagi kepada dua. Yang pertama isim ma'rifah, yang kedua isim nakirah. Okey, macam mana kita nak kenal kalimah itu isim ma'rifah nama dia? Isim ma'rifah adalah kata nama yang ada lam ta'arif. Lam ta'arif tu apa? Kalimah yang mengandungi huruf alif lam di hadapannya. Itu isim. Contohlah, nak sebut apa? Kursi. Kursiyun ni, boleh kita letak alif lam? Boleh. Al-kursiyu. Alif lam itu menunjukkan isim ma'rifah. Boleh nak sebut kursiyun, buang alif lam. Contoh macam tu. Tapi kalau ada alif lam, tanwin tadi jadi satu baris. Itu kaedah. Okey, apa-apa semua yang ada alif lam itu adalah isim. Dia bukan fi'il Fi'il tidak dimasuki oleh alif lam. Kemudian kalau yang alif lam ni tidak ada hamzah wasal di hadapan itu dibaca dengan baris selain daripada baris atas ataupun fathah. Tidak ada. Jangan pula, ni contohlah bukan kalimah Al-Quran lah. Al-kursiyu tadi jangan pula kita sebut il kursiyu atau ul kursiyu, tak boleh. Macam contohlah kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdu dengan nama Allah kan. Okey, apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud dia? Maha suci Allah. Maksud alhamdu? Dah salah dah ustazah. Jadi dekat situ kita tahu itu alif lam. Ada tak orang baca ilhamdu? Mana ada? Tak ada. Tak ada. Kecuali kalau dia menyambung. Itu pun kalau dia menyambung dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, mi tu. Barulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan pula baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebab alhamdulillah itu awalnya ada hamzah wasal. Itu kena tahu kaedah nak membaca
Macam mana ibtidak dekat alhamdulillah, macam mana kita nak sambung daripada bismillahirrahmanirrahim kepada kalimah alhamdulillah. Segala puji kan? Segala puji maksud dia. Kan nama kan? Nama siapa? Segala puji bagi Allah. Baik, jadi yang ini saya jangan confuse. Okay, kita tengok dia punya pembahagian sekejap. Yang dikatakan baca baris atas sahaja tadi. Hamzah wasal yang terdapat pada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Ni yang dibagikan kepada dua bahagian tadi. Syarat dia senang aja. Dua-dua alif lam. Qamariyah alif lam, syamsiah pun alif lam. Cuma apa perbezaan dia? Kalau alif lam qamariyah, dia ada huruf-huruf dia kat situ bawah tu. Kalau tak ingat, sebab dia 14 qamariyah, 14 syamsiah. Susah nak ingat kan? Jadi ingat tanda sahaja. Alif lam qamariyah, lam itu bertanda mati. Boleh? Alif lam qamariyah, lam itu bertanda mati. Alif lam syamsiah, lam itu tidak bertanda apa-apa, tetapi selepas lam mengandungi satu huruf yang bertanda sabdu atau syaddah. Itulah tanda alif lam syamsiah. Saya ulang. Alif lam qamariyah, lamnya mesti bertanda mati. Alif lam syamsiah, lamnya kosong, tidak ada apa-apa tanda. Tetapi selepas lam ada huruf yang mengandungi tanda sabdu atau syaddah. Boleh? Jadi kedua-dua ni tadi, sama ada alif lam atau alif lam qamariyah atau alif lam syamsiah, tetap juga dengan baris atas sahaja. Bila kita nak ibtidak pada kalimah tu. Ibtidak ni maksudnya apa? Bila kita nak mula pada kalimah tu. Kalau kalimah alif lam tu dekat tengah, dia tidaklah jadi baris atas. Dia kena ikutlah kalimah yang sebelum alif lam tu. Contoh macam bismillahirrahmanirrahim tadilah. Alhamdulillah baris atas. Tapi nak sambung milhamdulillah. Sebab apa mi? Sebab mim itu berbaris bawah. Itu baru pada surah Al-Fatihah. Kita tengok surah Al-Fatihah ni kalau kita baca daripada bismillah nak sambung dengan alhamdulillah tu pun ada juga kadang-kadang yang tersilap. Ada juga yang baca mi alhamdulillah. Dihidupkan hamzah wasal tu. Sedangkan dia nak nyambung. Tu kena hati-hati. Boleh? Okey, yang bawah ni dikata kecuali pada surah Al-Hujurat ayat 11. Ini pun elok juga kalau tanda terus. Pada penulisan tu ditulis begitulah al-ismu. Buka dulu surah Al-Hujurat ni. Saza, page apa yang tu? Tahsin ni? Oh, sorry, 83 bawah. Kita dia ada bagi dua bahagian kan. Tadi kita masuk kata kerja dulu, ni kita masuk isim. Yang bawah sekali ni. Dia nak sebut tentang surah Al-Hujurat, kalimah al-ismu ni. Muka surat 516. Surah Al-Hujurat ayat tak panjang, ada 18 ayat je. Okey, tengok ayat yang ke-11. Muka surat 516, bawah sekali. Okey, dia ada dua kaedah. Tapi kaedah yang kita baca mengikut Thariq Syatibi adalah macam mana? Kat situ asalnya bi'sal ismu. Pada penulisan tu kan dia tulis yang warna oranye tu al-ismu kan. Tapi dia kata pembacaan ada dua kaedah. Kaedah pertama al-ismu. Kalau kita ulang kalau kita ibtidak dekat situ, dia tak ambil dekat bi'sa tu, maknanya dia akan jadi al-ismu sebab dia alif lam. Tapi bila kita nak menyambung, kaedah yang kedua kita guna. Lismu. Bi'salismu. Ini bacaan khas, iaitu naqal nama dia. Naqal ni pindahkan baris. Pindahkan mati kepada lam berbaris bawah. Asalnya lam itu mati. Tapi sebab dia hamzatul wasal, dia dibariskan dengan baris bawah. Itu namanya naqal. Satu sahaja dalam bacaan Thariq Syatibi. Kalau yang lain kan kita akan bunyikan al kan. Tapi yang ini tidak. Disambung daripada bi'sa tu jadi bi'salismu. Ini memang kena tanda, elok ditanda. Sebab dalam ayat lain tak ada. Ini satu-satunya. Iaitu apa nama dia tadi? Bacaan naqal. Naqal tu pindah tanda mati kepada lam berbaris bawah. Yang mana asalnya bi'sal ismu jadi bi'salismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Boleh? Boleh setakat ni? Ustazah, Ya.
Ulang sekali Zah. Bi'salismu lah. Betul, disambung terus. Bi'salismu. Boleh? Sebab saya dah ambil Quran lain, so memang lain dulu. Macam mana Fiza? Quran lain tu? Yang Quran ni, yang saya rasa yang saya pakai juga kot macam ni. Okey. Quran tu. So dia punya tulisan sama tak macam dalam buku coklat yang dekat penulisan warna oranye tu? Dia ada 3 kan kaedah tulisan tu kat situ. Okey, al-ismu kan? Kalau ikut kat situ mana ada hamzah kat bawah alif. Jadi macam mana kita nak bunyikan kan? Itu pada penulisan. Jadi pada bacaan kita ambil kaedah yang kedua, lismu. Dia tak boleh hidupkan sebab hamzah kotak tak ada. Ingat tak saya sebut hamzah kotak tadi tu adalah hamzah yang nampak pada tulisan dan bacaan. Yang ini tak nampak. Jadi sambung terus dengan lam. Bi'salismu. Okay. Dua-dua Quran tu macam lain. So macam kalau tak biasa takut nanti confusing. Yang lagi satu tu yang lagi satu bi'salis. Itu memang betul lah kaedah. Dia tak menggunakan kaedah Ustaz Usmani je lah. Supaya dia kata nak memudahkan. Tapi sebenarnya kita kena belajar Dhabtul Quran tu. Terima kasih Zah. Okey, habis bahagian isim alif, isim ma'rifah. Okey, kita nak kenal pula isim nakirah. Alhamdulillah. Isim nakirah ni dia isim jugalah, memberi maksud nama. Tapi dia tidak ada alif lam. Jadi isim yang tidak dimasuki oleh alif lam ini macam mana kita nak membariskan? Okey, kalau dalam muka surat 83 tu ditulis dibaca dengan baris bawah i pada kata nama yang tidak terdapat lam ta'rif. Yang tak terdapat lam ta'rif ni maksudnya tak ada alif lam lah. Yang tadi isim ada alif lam. Yang ini isim tak ada alif lam. Dia ada beberapa kalimah. Cuba tengok muka surat 86. 86. 8 kata nama yang hamzah wasal dibaca dengan baris kasrah. Okey, kita tengok. Maknanya 8 kata nama ni ataupun isim yang ada hamzah wasal di hadapan dibaca dengan bunyikan baris bawah. Ini kena ingatlah kalimah-kalimah dia. Ini adalah kalimah isim yang tak ada alif lam. Ibnu, imro'atun, isnataini, imru'un, imro'atu, ismu, isnaini, ibnata. Ibnu ni kan anak lelaki, kan nama. Imro'atun tu perempuan, isnatain apa semua tu kan. Okay, jadi kita tengok, nanti kalau nak semak boleh. Tapi, okay, saya bagi tahu secara keseluruhan lah. Apa yang saya dah bincangkan semalam, okay. Rakaman pun ada juga kat YouTube sebenarnya. Okey, yang saya dah bincangkan semalam. Okey, daripada Ibnu sampai bawah Ibnata tu, semua kalimah itu berada di tengah-tengah. Semua kalimah itu berada di tengah ayat. Jadi tak ada masalah untuk kita membunyikan. Cuma dia nak kenalkan kita lebih kenal lagi yang bahawasanya 8 kalimah ini adalah daripada isim. 8 kalimah ini adalah daripada isim, dia bukan fi'il. Kalau tengok maksud, nanti tengok muka surah apa kan, surah apa, tengok maksud dia apa. Dia bukan perbuatan. Jadi kalau kita nak tanda, tulis kat situ ini adalah isim. Bila isim yang tidak dimasuki oleh alif lam, automatik kita akan baca dengan baris kasrah sekiranya kita tidak di awal kalimah ni. Tidak tadi apa maksudnya? Dimulai. Kalau dia dekat tengah, ada masalah? Tak ada masalah. Dia ikut saja. Kalau nak test, nak tengok, boleh. Okey, surah Ali Imran. Kita tengok satu-satu. Surah Ali Imran ayat 45, muka surat 55. Bila tengok, tak ada masalah. Sebab dia dekat tengah-tengah. Ayat 45 bawah sekali. Cuba tengok. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. Kenapa Isa benu?
Nafsa benu. Sebab kat tengah kan dia ikut sin baris atas. Katalah terhenti kat situ sebab nafas habis. Takkan kita nak ambil Ibnu Maryam tertinggal Isa kat atas. Dari segi makna tak sesuai. Tidak dekat Ibnu Maryam. Dari segi kaedah kita nak kena tahu kena sebut Ibnu. Gitu. Okey, faham jadi dia nak lebih, maknanya bila belajar Hamzah Wasal ni nak mengetahui lebih kaedah bahasa Arab sebenarnya. Kalau betul-betul belajar bahasa Arab kan, kalau betul-betul faham, kita boleh membariskan ayat Quran. Itu kelebihan lah. Okey. Jadi sebenarnya nak secara ringkas lah kan. Sebenarnya daripada imra'atun, isnataini, imru'un, semua duduk kat tengah macam ni lah. Tapi kalau nak tengok, boleh je kita tengok. Jumpa tak tadi Ibnu tu? Isa bin Maryam, jumpa. Okey. Lepas tu, cuba tengok kalimah ismuhu ni. Pada baris kedua akhir. Ya? Contoh ada stop dekat min tu kan? Min. Kalimatin min. Bikalimati min. Okey. Dekat is lah kan? Ismuhu lah. Sebab ismuhu tu namanya. Betul? Okay. Maknanya kita nak kena, sebab ada ismu bawah tu. Bermakna 8 kalimah ni tadi bukan ada 8 sahaja tau dalam Quran. Dia banyak kali ulang. Ibnu tu ada banyak. Imra'atun tu ada banyak. Gitu. Cuma kita nak kenal Ibnu tu adalah isim. Imra'atun itu adalah isim. Gitu. Okay? Okay. So macam kita dah tahulah kaedah kan? Kita tengok Imra'atun. Muka surat 79. Surah An-Nisa. Okay. Ayat berapa tu? Ayat 12. Ayat dia panjang ni. Jumpa tak? Pada kalimah Imra'atun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? 7 Fa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun. Bila dah ada au atau kan, takkan kita dah ambil dekat imra'atun. Tu nampak? Sekiranya lah ada dalam satu ayat tu sesuai diambil kalimah itu di awal, maka kaedah tadi kita dah tahu. Boleh? Pelan-pelan kayu. Seterusnya, saya laju sikit lah. Muka surat 106, surah An-Nisa. Ini dah ujung-ujung ni. Ada 2 tempat tu surah An-Nisa muka surat 106 ni. Yang pertama isnatain, yang kedua imru'un. Yang pertama ayat dia ayat 176 juga dua-dua. Atas sekali tu. Sebelum surah Al-Maidah kan? 106. Ayat dia ini imru'un. Ini lagilah macam mustahil lah kita nak ambil dekat imru'un sebab dia dah ada kalimah awal tu. Ini imru'un, kita akan baca imru'un kalau ulang. Dan akhir sekali pada kalimah baris ketiga dari atas. Fa in kana tasnatai. Fa in kana tasnataini. Melainkan kalau kita nak berhenti dan ulang isnataini. Sebab apa? Sebab dia kalimah isim. Macam tu. Boleh Habis. Imra'atun, anak perempuan. Ismu, nama. Okey, setakat ni dulu saya rasa untuk bahagian Hamzah Wasal yang terletak pada fi'il dan isim. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi, masuk sikit lagi bahagian pertemuan 2 sukun. Pertemuan 2 sukun. Sebelum tu kita tengok sekejap ni, muka surat 87, satu lagi atas tu. Tadi kita dah belajar kalau rumah Hamzah itu waw. Yang ni kalau rumah Hamzah itu berbentuk ya. Seperti penulisan yang warna biru tu kan, belah kanan sekali dia kata jika rumah Hamzah itu berbentuk ya, maka Hamzah wasalnya yang mana? Yang di depan tu lah. Dimulakan dengan menukar Hamzah kedua, iaitu Hamzah kedua tu jadi mat lah. Pada huruf ya dengan mat 2 harakat. Jadi penulisan tu nampak i'zana kan? I'zan dia jadi i'zan. I'ti jadi i'ti. Itu jadi itu. Itu ni jadi itu ni. Itu kaedah dia. Okey. Boleh? Hamzah wasal tadi tu dia diikuti dengan hamzah
dengan huruf hamzah sebagai huruf yang kedua lah. Dia jadi mat. Semua jadi huruf ya. Kenapa huruf ya? Sebab dia adalah huruf yang berbaris hamzah wasal yang dibariskan dengan baris bawah. Maka dia jadi ya. Okey. Boleh? Ini pun tak banyak. Beberapa kalimah macam ni lah. Kena ingat tu je. Kalau rumah hamzah itu berbentuk ya, maka ditukarkan kepada ya mat. Ini pun sekiranya kita membaca atau tidak pada kalimah tu. Kalau tidak, bermakna hamzah tu hidup tak? Hiduplah kalau berada di tengah. Macam tadi kan, faqalu tu ni. Sebab kita dah menyambung daripada ayat awal. Kalau yang ini dia jadi ya mat ni sekiranya dia nak baca dan mula kat situ. Okey. Boleh? Dia nampak macam pening sikit. Tapi bila jumpa ayat tu, insya-Allah boleh kot. Okey. Jadi nanti kita memang kena ulang-ulang juga ni hamzah wasal ni. Okey. Jangan pening dulu. Jangan muntah dulu. Jadi apa yang kita dah belajar tu adalah beberapa tempat yang kita dah tanda siap-siap kan. Sebab tak banyak yang berada di awal kalimah. Kebanyakannya semua berada di tengah ayat. Jadi kita cuma nak tahu dia punya kaedah. Wallahu a'lam. Ada soalan last? Sebelum kita masuk pertemuan dua sukun ni susah sikit. Ada yang terlepas pandang kan? Nanti kita buat sekali lah nanti. Ada? Tak ada? Tak ada Alhamdulillah. Kalau tak ada saya lega. Maknanya faham. Ke tak macam tak tahu nak tanya macam mana. Okay, Alhamdulillah. Tak apa nanti kalau ada. Ya. Rasanya masa kita baca tu nanti mungkin Zah highlight lah mana satu yang macam ni kita tak nampak lagi kan. Jadi kalau along the way kita baca. Bila habis kita belajar buku tahsin ni, kita akan more to bacaan Al-Quran juga. Lebih pada baca Quran dan kita akan tengok satu-satu hukum yang kita dah belajar. Kita nampak nanti. So macam ni kan blur. Blur lah sikit kan. Saya faham sebab saya pernah tapi Alhamdulillah lah, clear lah. Cuma nampaklah macam mana nak kenal isim, macam mana nak kenal fi'il. Cuma bila kita dah masuk Al-Quran tu dah banyak kan, jadi dah tak pastilah, tak cakap mah. InsyaAllah lah. Dalam Quran ni, hamzah wasal yang paling banyak. Hamzah wasal yang paling banyak. Setiap kalimah tu ada je hamzah wasal. Nampak je ada alif, kat atas kepala surat, hamzah wasal lah tu. Lepas tu dah first kali dah kenal itu adalah hamzah wasal. Yang kedua kita nak tahu pula ni fi'il ke isim. Tu cara dia. Dah tahu fi'il dengan isim, tengok pula huruf ketiga ke macam mana ke kaedah yang macam saya share tadi lah. Cuma Rasam Osmani tu dah ada tanda siap, jadi kita tak ada tak ada masalah nak kenal tu je. Okay. Terima kasih Lazah banyak-banyak. Lahan Kak Ita. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya nak tutup Zoom ni, saya nak tanya sikit lah pendapat apa kelas kita Jumaat pagi pula Jumaat petang ni. Kalau ada yang request pagi, semua okey ke pagi? Tak okey Kira dah selesa petang lah. Cuba buka mikrofon sekejap sebab saya tak dengar suara. Cuma saya ada kuliah duha tak? Pagi ada kuliah duha lah. Takut bila dah start nanti kan, macam Glen Mary nak start di Friday pagi tu memang. Itulah sebab saya pun ada kelas saya sendiri pagi Jumaat. Cuma dia request lah Datuk Nurul cuba. Dia kata boleh ke nak buat pagi. Saya kata saya tak boleh kata ya sebab kita melibatkan ramai. Lepas tu saya kata saya boleh je kalau nak tukar pagi buat petang buat pagi. Tapi saya kena tanya juga geng-geng dalam ni. Itu yang saya minta pendapat tu. Kalau kata nak stay petang, kita petang je lah. Saya nak maintain petang. Petang Yang lain? Petang juga. Sebab pagi kan ada kelas duha. Yelah. Bulan depan start kan duha. Bulan depan dah start kan kat Glen Mary ni. Saya setuju petang Ustazah.
Okey lah kalau gitu kita stick dengan Ustazah. petang je lah. Nanti saya bagi tahu baliklah Dato' Nurul sebab dia sayang nak tinggalkan kelas tapi dia ada komitmen kan. So kita faham lah nak buat macam mana. Nanti saya cuba cerita baliklah.